Hai semua, selamat datang ke sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kali ini dalam unit 16 dengan tajuk Sains Perubatan. Dan cikgu akan ajar anda tentang ayat perintah. Jadi jika anda semua ingin tahu apakah dia ayat perintah, jom belajar. Baiklah murid-murid, mari kita lihat definisi ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Faham tak dengan definisi ini? Maksudnya ayat perintah ini satu ayat yang dilafazkan supaya sesuatu tindakan boleh dilakukan. Macam cikgu menyatakan ataupun menyebut satu ayat ini bermakna anda perlu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang cikgu sebut tadi. Jom kita lihat contoh untuk lebih jelas lagi. Contoh yang pertama adalah sila duduk. Jadi maksudnya apakah tindakan yang anda perlu lakukan? Jika cikgu kata sila duduk, jadi anda perlu duduk. Kemudian sila ambil ubat, maknanya anda perlu mengambil ubat. Tindakan anda berdasarkan ayat perintah tersebut adalah mengambil ubat. Contoh yang ketiga pula adalah jangan minum air batu. Jadi apakah tindakan anda? Ya, betul sekali, anda tidak boleh minum air batu. Seterusnya, tolong simpan ubat ini. Maksudnya apa tindakan anda? Ya, anda ambil ubat itu dan simpan di tempat yang sepatutnya. Itu adalah tindakan berdasarkan ayat perintah. Dengan kata lain, ayat perintah ini adalah untuk kita menyuruh ataupun mengarah seseorang, memberi perintah. Jelaskan dan mudah sekali. Cikgu harap anda semua faham. Baiklah, sekarang mari kita rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1, lihat halaman 102. Ya, di situ ada aktiviti membina ayat perintah. Okey, dan juga anda boleh lihat petikan yang bertajuk Sains Perubatan. Mari kita baca petikan tersebut bersama-sama dan kita akan lihat yang mana satukah boleh dikategorikan sebagai ayat perintah. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey, situasinya adalah kalang demam. Ayah membawanya berjumpa dengan Dr. Mira. Okey, gambar yang pertama. Anda boleh lihat di dalam buku teks anda muka surat 102 ya. Okey, ini adalah situasi bilik rawatan. Okey, apa yang berlaku di dalam bilik rawatan itu? Okey, ini Dr. Mira. Okey. Tarik nafas kamu. Baik, doktor. Ini adalah kalang. Okey, dia demam. Dan cuba anda lihat ayat, kedua-dua ayat ini. Tarik nafas kamu. Baik, doktor. Yang mana satukah adalah ayat perintah? Ya, betul sekali. Ayat daripada Dr. Mira. Ini adalah ayat perintah. Dia memerintah ataupun menyuruh kalang untuk menarik nafas. Jadi apakah respons kalang ataupun tindakan kalang? Iaitu dengan menarik nafas mengikut arahan ataupun perintah daripada Dr. Mira. Okey, kita ulang sekali lagi. Tarik nafas kamu. Baik, doktor. Ini adalah ayat perintah. Okey, tarik nafas kamu. Kita lihat gambar yang kedua, masih dalam situasi yang sama, bilik rawatan. Okey. Tolong buka mulut kamu. Suhu badan kamu tinggi. Kamu demam. Kamu perlu berehat. Boleh tak murid-murid nyatakan yang mana satukah ayat perintah? Ada dua di sini sebenarnya ayat perintah. Yang pertama, boleh tak nyatakan? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah tolong buka mulut kamu. Ini adalah ayat perintah daripada Dr. Mira kepada kalang. Yang ni yang pertama. Kemudian ayat perintah yang kedua di dalam ayat ini ataupun gambar ini, situasi ini adalah kamu perlu berehat. Kamu perlu berehat. Ini adalah dua ayat perintah dalam situasi gambar yang kedua. Yang pertama adalah tolong buka mulut kamu. Yang kedua, kamu perlu berehat. Ada dua ayat perintah di dalam situasi gambar yang kedua. Kita lihat situasi gambar yang ketiga. Sila ambil ubat di kaunter ubat. Baiklah doktor,
Yang ini tentu anda semua dah tahu jawapannya. Ayat perintah adalah daripada Dr. Mira. Sila ambil ubat di kaunter ubat. Okey, ini ya. Jadi ini adalah ayat perintah. Jadi berdasarkan 3 gambar ini, boleh tak kamu nyatakan ayat-ayat perintah tadi? Yang pertama adalah tarik nafas kamu. Yang kedua, tolong buka mulut kamu. Yang ketiga, kamu perlu berehat. Dan yang keempat, sila ambil ubat di kaunter ubat. Bagus. Jadi jom kita teruskan dengan situasi yang seterusnya, iaitu situasi di kaunter ubat pula. Okey. Sila makan ubat mengikut aturannya. Ya puan. Ini adalah ayat perintah. Mudah saja, anda semakin faham. Okey, ayat perintah. Sila makan ubat mengikut aturannya. Ya puan. Kalang membalas. Okey. Seterusnya, jangan minum minuman berais. Jangan minum minuman berais. Jadi ini adalah ayat perintah yang kedua untuk situasi di kaunter ubat. Okey, memerintah ataupun memberi arahan supaya tidak meminum minuman berais. Dan gambar yang ketiga untuk situasi di kaunter ubat. Tolong simpan ubat di dalam tempat yang selamat. Baik puan, terima kasih. Okey, ini ayat perintah yang ketiga untuk situasi di kaunter ubat. Yang pertama adalah sila makan ubat mengikut aturannya. Yang kedua, jangan minum minuman berais. Yang ketiga, tolong simpan ubat di tempat yang selamat. Bagaimana murid? Cikgu harap anda semua sudah faham dan jelas dengan maksud dan contoh ayat perintah. Lebih-lebih lagi, kita telah melihat contoh di dalam petikan sains perubatan itu tadi. Ada 2 situasi, kan? Dan sekali lagi cikgu ingin tegaskan di sini, definisi ayat perintah ialah ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Jadi apabila kita terlihat ataupun terbaca ayat perintah, kita akan melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan ayat tersebut. Jadi cikgu harap anda semua boleh ingat definisi ayat perintah dan boleh mengenali ayat perintah di dalam petikan yang anda baca. Okey, jom kita lihat aktiviti ataupun latihan untuk kita hari ini. Baiklah murid, untuk latihan berkaitan dengan ayat perintah ini, anda boleh bersedia dengan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 27 dan 28. Di situ ada aktiviti 4A pada muka surat 27 dan aktiviti 4B pada muka surat 28. Kedua-duanya adalah berdasarkan ayat perintah. Mari kita lihat aktiviti 4A terlebih dahulu. Aktiviti ini mudah saja, iaitu tulis ayat perintah berdasarkan gambar. Anda tak perlu fikir banyak. Lihat gambar dan cari ayat perintah yang sesuai dengan gambar, yang paling sesuai dengan gambar. Okey, di sini ada 4 gambar dan ada 4 ayat perintah. Jadi tak lebih ataupun tak kurang. Maknanya cukup untuk setiap gambar 1 ayat perintah. Jadi lihat gambar dengan teliti, cari ayat perintah yang bersesuaian. Di sini cikgu akan tolong kamu baca ke-4 ayat perintah dan cuba fikirkan gambar yang manakah untuk setiap ayat perintah tersebut. Yang pertama, tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Okey, yang manakah ayat perintah ini sesuai? Adakah gambar yang pertama, kedua, ketiga dan keempat? Ayat perintah yang kedua, jangan berjemur di bawah panas matahari. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Okey, gambar yang manakah ini? Okey. Ayat perintah yang ketiga, sila baring di atas tilam. Sila baring di atas tilam. Anda kena lihat dengan teliti. Yang keempat, harap makan ubat mengikut masa yang ditetapkan. Harap makan ubat mengikut masa yang ditetapkan. Okey? Ada di sini. Yang mana satukah ayat perintah yang sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini? Jadi cikgu harap anda boleh baca dan lihat gambar dengan teliti, kemudian tulis ayat perintah di dalam ruang yang disediakan dengan kemas. Okey, jom kita lihat aktiviti 4B. Mula-mula mari kita baca arahan untuk aktiviti 4B ini.
Bina ayat perintah berdasarkan gambar dan frasa. Okey, bina ayat perintah berdasarkan gambar dan frasa. Okey, di sini anda diberikan dengan gambar dan juga frasa di dalam gambar tersebut. Okey. Anda kena bina ayat perintah. Jadi tidak ada pilihan jawapan seperti aktiviti 4A tadi. Ini kena bina sendiri. Bersesuaian dengan situasi. Dia dah mulakan di sini di antara ibu dan Alif. Okey, Alif bertanya kepada ibunya bagaimanakah cara menjaga ubat. Okey. Jadi kita kena bina ayat perintah berdasarkan situasi, gambar dan frasa yang telah diberikan. Tapi jangan risau, untuk aktiviti ini kita akan sama-sama berbincang bagaimana untuk melengkapkan keempat-empat ayat perintah itu tadi. Okey, kita mulakan dengan gambar yang pertama. Ataupun kita mula dengan situasi di mana Alif dan ibu terlebih dahulu ya. Ibu, bagaimanakah caranya menjaga ubat? Begini caranya Alif. Okey, kita mulakan dengan situasi yang pertama ataupun frasa yang pertama, peti ubat, dan dimulakan dengan perkataan sila. Jadi apakah yang kita boleh buat berdasarkan frasa ini? Okey. Sila letakkan ubat di dalam peti ubat. Ini adalah cadangan jawapan cikgu. Jika anda ada jawapan sendiri, boleh buat. Tapi jika tak ada idea, boleh gunakan cadangan jawapan ini dan tulis dengan kemas di dalam buku aktiviti anda. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sila letakkan ubat di dalam peti ubat. Ringkas dan jelas. Okey, gambar ataupun frasa yang kedua. Harap simpan peti ubat di tempat selamat. Harap simpan peti ubat di tempat selamat. Okey, frasa yang telah diberikan di sini adalah tempat selamat. Dan ayat perintah bermula daripada perkataan harap. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga. Tolong dan dalam peti sejuk. Okey, tolong dan dalam peti sejuk. Tolong simpan ubat yang boleh dimakan di dalam peti sejuk. Tolong simpan ubat yang boleh dimakan di dalam peti sejuk. Ini adalah frasa yang telah diberi dan ini ayat perintah yang kita boleh gunakan. Seperti biasa, jika anda ada idea sendiri boleh guna. Jika nak guna cadangan jawapan cikgu, silakan. Okey. Maksudnya di sini ada ubat yang kita perlu makan, betul tak? Tapi kita kena simpan di dalam peti sejuk supaya ia tidak rosak. Jadi inilah dimaksudkan dengan ayat perintah ini. Jadi ubat yang boleh dimakan dan tetapi cepat rosak jika dibiarkan di luar, kita kena simpan di dalam peti sejuk. Okey, jelaskan ya ni. Dan akhir sekali, perkataan jangan, kemudian frasa sepahkan ubat dan gambar ubat yang bersepah ni. Jadi cadangan cikgu adalah jangan sepahkan ubat kerana ia boleh merosakkannya. Jangan sepahkan ubat kerana ia boleh merosakkannya. Okey, kita lihat di sini, jika ubat kita selerakkan, kita sepahkan, ubat itu boleh rosak, tak selamat lagi untuk dimakan. Dah tercemar. Bukannya kita makan untuk sehat, nanti kita makan sakit pula. Betul tak? Okey. Dan akhir sekali, penutup untuk situasi ini, Alif dan ibunya berbincang. Oh, barulah saya tahu. Kita mestilah menyimpan ubat dengan cara yang betul. Terima kasih ibu. Sama-sama. Jadi, cikgu harap anda boleh salin cadangan jawapan cikgu ini ataupun boleh letakkan jawapan anda sendiri di ruang yang telah disediakan berdasarkan frasa yang telah diberikan untuk setiap ayat perintah ini. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi PDPR Bahasa Melayu kita pada kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.